Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pegawai-pegawai polis IPD Shah Alam yang saya kasihi, Tuan Haji Iqbal, yang saya sayangi seluruh anggota yang berada di Dewan ini pada pagi ini sebagai saudara se-Islam saya dan keluarga Islam saya yang Allah tentukan pada muka bumi saat ini, pagi ini kita bersama-sama sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah yang sedang menunjukkan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, setinggi mana pun kita, sebesar mana pun kita, sehebat mana pun kita, kita tidak akan boleh lepas di dalam status kita sebagai hamba Allah. Kadang-kala di dalam hidup ini kita sering terlupa saat sebenarnya ketika kita terlalu asyik dengan kehidupan ini, kita asyik dengan segala anugerah yang sedang kita miliki, kita terlupa yang kita ada Allah. Kita terlupa yang kita ini hamba Allah. Kita terlupa yang kita ini adalah seorang hamba yang ditakdir dan ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat bila kita mula teringat bahawa kita ada Allah? Saat bila baru kita teringat bahawa aku tidak boleh hidup tanpa Allah? Saat bila barulah kita tersedar daripada lena kita dengan apa yang ada pada kita semua, iaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua keadaan. Satu, kata Nabi, saat kita sedang sakit dan terlantar, kita tidak mampu berbuat apa-apa dengan diri kita. Kita hanya pada ketika itu kita berharap kepada Allah Rabbul Izzah, ya Allah, boleh tak tolong sihatkan aku? Ya Allah, boleh tak kau tolong sembuhkan aku? Walaupun kita sedang berada di satu hospital yang paling mahal di dalam dunia ini, tetapi kita masih berharap kepada Tuhan yang satu untuk kita sihat dan kita sembuh. Dan tatkala itulah kita banyak berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika aku sihat nanti aku akan buat begini. Jika aku sihat nanti aku akan buat begini. Jika aku sihat nanti aku janji aku akan melakukan perkara bagian dan bagian. Tetapi manusia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya nisyan. Dia terlupa, dia pelupa, dan dia sering tidak ingat. Tetapi ingatlah
bahawa setiap janji kita dan perkataan kita yang pernah kita janjikan kepada Allah Rabbul Izzah masih di dalam catatan malaikat, dan sebenarnya Allah masih menanti apa janji kita yang telah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu saat seseorang itu di dalam kesusahan dan masalah. Saat dia di dalam masalah, saat dia di dalam kesusahan, baru dia tersedar dia ada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara ini Allah sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Allah nyatakan kepada kita seluruh nikmat ini jangan lupa. Allah kata, faminallah, daripada Allah. Apa yang saya ada dan apa yang tuan-tuan ada adalah kurniaan dari Allah. Sebenarnya apa yang kita ada, kita terlupa. Kadangkala kita kata, inilah hasil usaha dan kesungguhan aku. Jangan lupa bahawa lebih ramai lagi orang di kiri kanan kita yang berusaha lebih kuat dan lebih keras, tetapi takdir itu tidak diberikan kepada mereka, dan Allah kurniakan kepada kita sebagai satu nikmat. Maka ingat bahawa nikmat ini yang Allah berikan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Saat mereka ini ditimpa malapetaka, kesusahan dan bencana, mereka kembali kepada Allah memohon untuk mengangkat kesusahan dan bala bencana itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah Allah mengangkat bala bencana, kesusahan, masalah itu daripada mereka, apa kata Allah? Mereka kembali mensyirikkan Allah. Mereka kembali melakukan kemaksiatan, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebenarnya ketika kita mula sedar bahawa Allah ini terlalu sayang kepada kita, saat itulah tuan-tuan ia dinamakan hidayah. Saya teringat satu hadis tentang yang Nabi sebut tertutupnya pintu taubat. Mustahil saya tak buat salah. Mustahil tuan-tuan tak buat salah. Semua orang yang ada dalam dunia ini, dia buat salah. Semua orang yang ada dalam dunia ini, dia pernah jatuh pada salah. Maka kata ulama, orang yang besar salahnya apabila dia tak mengakui yang dia buat salah. Orang yang besar kesalahannya, dia tak sedar yang dia buat salah. Orang yang tertipu di dalam hidupnya, dia tak mau mengaku yang dia buat salah. Tuan-tuan, saat bumi ini diciptakan oleh Allah dan Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, saya tahu dan tuan-tuan tahu, ketika berlakunya satu peristiwa yang mana Azazil yang tidak mahu sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam atas perintah Allah. Kenapa Azazil ini tidak mahu sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah? Apa kata dia? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Sayyidina Adam. Aku lebih lama duduk dalam syurga ni. Aku dah lama zikir. Aku dah lama semayang. Aku dah lama bersama dengan malaikat. Dan dia tidak sedar. Ketika Allah ujinya dengan Allah ciptakan Adam, selama puluhan tahun dan ratusan tahun dia berada di dalam jannah Allah,
dia rasa dia orang yang baik. Dan Allah datangkan Sayyidina Adam alaihissalam. Allah cipta Adam. Dan Allah perintah seluruh malaikat supaya sujud kepada Sayyidina Adam atas perintah Allah. Apa kata Iblis? Aba wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, orang ingat rasa baik, rasa bagus ini tak ada apa-apa. Tapi dia pernah berlaku kepada makhluk Allah namanya Azazil. Ketika dia rasa bagus, ketika dia rasa dia orang alim, ketika dia rasa dia orang saleh, ketika dia rasa dialah yang hebat, masa tu zahir sifatnya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mula engkar dengan perintah Allah. Dia mula lupa dengan Allah. Dia mula lupa yang dia dapat sebut Allah sebab Allah bagi. Dia lupa dia boleh sujud kepada Allah sebab Allah bagi. Dia lupa yang dia boleh berkawan dengan Jibril alaihissalam sebab Allah bagi. Tuan-tuan, ketika kita boleh sujud, kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita rasa kita orang bagus. Tapi kita lupa ke masa dulu yang kita tak pernah sujud dengan Allah? Kita lupa ke yang kita pernah tinggal sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan perkara itu Allah tak lupa. Apa yang saya nak bagi tahu, hidup kita ini bukan di sini sahaja. Kita kena berjalan lagi. Kita ini musafir yang masih jauh perjalanan kita. Lepas ni kita nak pergi satu tempat, tuan-tuan. Nama tempat dia alam barzah. Apa yang kita buat dalam dunia ni, maka di situ penentuannya. Saya pergi dan tuan-tuan pergi. Nanti kita jumpa kat sana. Kan bila kita pergi kubur, kita cakap apa? Kalau mak kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal, kita masuk saja kubur, tuan-tuan, kita cakap dengan ahli kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wahai semua penghuni kubur, fa inni insyaallah bikum lahikun. InsyaAllah, bahasa kita, nanti aku jumpalah kamu, aku duduk dengan kamu. Mereka selalu tanya dengan orang-orang di sebelah mereka, bila engkau nak datang? Bila engkau nak dengan kami? Kita datang ziarah mak kita, lalu kita kata insya-Allah mak, insya-Allah ayah, nanti kakak sama dengan ayah, abang sama dengan ayah. Cuma masanya tak sampai lagi. Inilah yang kita beritahu setiap kali kita pergi menziarahi ibu dan ayah kita. Kalau ada anak kita yang meninggal dunia, anak kita akan tanya kita, ma, bila mak nak sama dengan adik? Maka kita akan cakap, fa inni insya-Allah bikum lahikun. Kita akan kata insya-Allah sampai masa mak akan sama-sama dengan adik. Maka inilah perjalanan kita yang seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika masa dekat alam barzah besok senang, kita senanglah. Tapi nak tahu senang sekarang. Ketika saya ziarah tuan-tuan di satu balai di Cameron Highland, ada satu pegawai jumpa saya, Ustaz tolong doakan saya, dia asal daripada Sungai Petani, tuan-tuan. Sungai Petani Keyan kalau tak silap saya. Saya cakap dengan dia, saya kata, Tuan jangan rasa ketika Tuan sarung uniform ini, Tuan tak boleh masuk syurga. Sebenarnya jadikan uniform ini jalan kita untuk masuk syurga. Ada orang yang Allah pilih jalan ilmu, dia masuk syurga dengan pintu ilmu. Ada orang yang Allah pilih jalan seorang anak, maknya sakit, ayahnya sakit, tuan-tuan. Saya jumpa seorang anak yang jaga ibu, jaga ayah dia. Ustaz, dia kata, susah jaga mak ni.
Susah jaga ayah yang dah tua, yang sakit, macam kerena, Ustaz. Dia kata, mak saya macam ni, macam ni. Ketika saya dengar tu, saya menangis, tuan-tuan. Seorang anak yang pernah dibesarkan oleh mak dan ayah. Tuan-tuan, kita boleh duduk di tempat sekarang di atas pengorbanannya seorang ayah dan ibu. Saya tempat seorang ayah dan saya tempat seorang datuk. Ketika kita besarkan anak-anak kita, kita pernah tipu anak-anak kita. Bila anak kita minta suatu perkara pada ketika saat kita tak ada duit, kita cakap apa dengan anak-anak kita? Kita cakap, kakak, nanti ayah belikan. Anak kita tanya kita, ayah ada duit? Tak ada. Anak kita tanya kita, ayah boleh beli? Tak boleh. Kita tak pernah kata tidak pada anak-anak kita, walaupun ketika itu kita tidak ada harta, kita tidak ada duit. Kita tetap kata kepada anak kita, nanti ayah belikan, sabar ya. Tuan-tuan, kita lupa ke? Ketika kita belikan cukup-cukup aja untuk anak-anak kita, hari itu pula kita tengok anak-anak kita selera makan. Saya sebagai ayah, saya lalu, tuan-tuan, yang tahu kita isteri kita. Ketika isteri kita tanya kita, bang, kenapa tak nak tambah nasi? Kita cakap apa? Abang dah kenyang. Isteri kita pandang kita, lalu dia tersenyum. Saat kita masuk ke dalam bilik, dia bagi tahu dengan kita, bang, abang jangan tipu saya kenal abang. Saya telah berkahwin 34 tahun, tuan-tuan. Isteri saya bersama saya 34 tahun dan saya tak boleh tipu isteri saya. Abang tak nak tambah nasi, abang tak nak ambil lauk kerana abang tengah tengok anak-anak abang sedang seronok makan. Kita dengan lemahnya, kita akan mengangguk. Kita kata, ya, aku tak sanggup nak ambil lauk itu sebab anak aku sedang selera makan. Jika aku ambil, mereka rasa tak cukup kerana mereka akan berhenti makan kerana mereka menghormati ayah mereka. Saat ibu kita sakit, ayah kita sakit, kita tak sabar jaga mereka. Bukan semua orang yang Allah kurniakan untuk dapat menjaga seorang ibu dan ayah. Maka masuklah pintu syurga itu melalui ibu dan ayah. Jika kita yang memakai uniform ini, masuklah pintu syurga dengan uniform kita dan pakaian kita. Ya Allah, inilah takdir aku yang telah Engkau tentukan dalam hidupku. Maka aku jadikan uniform ini, ya Allah, sebagai satu asbab untuk aku masuk syurga Engkau, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, bukan semua orang yang Allah kurniakan boleh ibadat. Bukan semua orang yang Allah kurniakan dia boleh baca Quran setiap malam. Kita akui, pagi ini kita tak dengar pun lagi Quran. Kita akui, pagi ini kita tak tengok pun Al-Quran. Kita akui, pagi ini kita lupa dengan Al-Quran. Tuan-tuan, Nabi sebut begini dalam hadis. Nabi kata besok bila kita mati, semua orang akan tinggalkan kita. Isteri kita yang kita sayang, dia tinggalkan kita. Kawan-kawan tinggalkan kita. Anak-anak semua tinggalkan kita. Ada satu je yang akan sama-sama dengan kita dalam kubur. Kata Nabi, siapa? Al-Quran. Dia yang setia dengan kita. Dia yang akan temankan kita. Dia akan bergurau dengan kita di alam barzah. Tapi malangnya, yang akan jadi teman kita masih hidup ini, kita tinggalkan dia.
kita tak peduli pun Al-Quran. Ada satu hamba Allah, satu hari bertemu dengan saya saat umur dia 60 tahun, tuan-tuan. Dia datang jumpa saya dan dia peluk saya. Dia peluk saya, dia menangis di bahu saya, tuan-tuan. Saya masih ingat lagi ingatan ini. Dia menangis, dia kata, "Ustaz, boleh tak tolong doakan saya?" Saya kata, "Kenapa bang macam ni?" "Ustaz, umur saya 60, saya tak pandai baca Quran." Ketika dia sebut macam itu, saya nangis. Saya nangis. Saya kata, "Abang tak boleh baca Quran?" "Ya Ustaz." "Boleh tak Ustaz doakan saya?" Dia kata, "Sebelum saya mati, saya boleh baca Quran." Saya kata, "InsyaAllah bang, rahmat Allah ni luas. Satu je saya pesan dengan dia bang, sambil abang baca Quran, abang jangan tinggalkan Quran kerana rahmat ni luas. 3 perkara yang bila kita tengok dapat pahala. Apa kata Nabi? 1, bila kita tengok mak dan ayah kita, dapat pahala. Kalau kita balik kampung, jangan lupa tengok muka mak, muka ayah. Saya selalu pesan benda ni. Kenapa tentang ini Nabi pesan? Saya baca hadis ni berkenaan dengan tajuk kita. Kenapa saya selalu tekan perkara ini? An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihad fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang Allah paling sayang? Abdullah ibnu Mas'ud tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa dia amalan yang Allah sayang?" Kita kerana Allah sayang, ni sebahagian daripada yang perlu kita buat. Yang pertama Nabi kata, iaitu semayang pada waktunya. Jangan ringankan semayang, jangan tinggal semayang. Sesibuk mana pun kita, semayanglah. Sebab Nabi kata, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau kita susah, semayang. Kalau kita ada masalah, semayang. Zaman ini, tuan-tuan, semua orang dikelilingi masalah. Setiap hari saya menangis, tuan-tuan. Kadang saya bangun malam, saya tak bangun malam setiap malam sebab saya orang jahat. Tapi bila saya bangun, tuan-tuan, bila saya fikirkan dan saya teringat apa yang orang pesan kepada saya menangis seorang, tuan-tuan. Seorang isteri mengadu kepada saya, "Ustaz, suami saya macam ni, macam ni, macam ni, macam ni." Seorang suami mengadu kat saya macam ni, macam ni, macam ni. Isteri saya, "Ustaz, macam ni, Ustaz." Seorang anak mengadu kat saya. Banyak perkara. Seorang ibu, seorang ayah. Tuan-tuan, ketika itu, saya angkat tangan saya bercakap dengan Allah. "Ya Allah, boleh tak Engkau selesaikan semua perkara yang pernah aku dengar daripada hamba-hamba-Mu? Boleh tak tolong selesaikan masalah mereka, Ya Allah? Tolonglah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selesaikanlah." Tuan-tuan, sembahyang ini kadang-kadang orang pandang ringan. Walhal, Nabi sebut dalam hadis, seawal-awal perkara yang akan ditanya oleh Allah sembahyang. Sebab apa, tuan-tuan? Sembahyang, masa itu kita nak mengadu dengan Allah. Tuan-tuan, masa kita ambil sembahyang, kita basuh muka kita. Ya Allah, muka inilah yang Kau bagi beberapa anggota mata, mulut, hidung,
Mataku buat maksiat, ya Allah. Mulut aku buat maksiat, ya Allah. Boleh tak engkau basuhkan, bersihkan dosa-dosa mata, mulut aku, hidung aku, seperti mana bersihnya wajah aku masa kita ambil sembahyang. Kita basuh tangan kita, tuan-tuan. Ya Allah, boleh tak engkau bersihkan semua dosa-dosa tangan aku ni, yang pernah buat jahat pada engkau, yang pernah buat dosa dan maksiat pada engkau, ya Allah. Tuan-tuan, hebatnya Allah, baiknya Allah, semua salah kita Allah tutup. Baru ini saya kuliah di Langkawi, saya baru balik Langkawi. Di satu pejabat, tuan-tuan, saya pesan, kita kalau nak masuk syurga susah. Saya kata, dalam tugas kita, bukan semua orang Allah pilih boleh masuk syurga. Seorang anak, tak semua boleh masuk syurga. Seorang yang berilmu, tak semua boleh masuk syurga. Seorang ada harta, tak semua dia boleh masuk syurga. Tuan-tuan, kita jaga apa yang Allah tak suka dalam kerja ni. Mana perkara yang pernah kita buat salah dengan tangan ni, balik kita minta ampun dengan Allah. Masa kita ambil semayang, kita ingat, ya Allah, dosa tangan aku ni tolong maafkan. Sebab apa? Sampai satu masa Allah sebut dalam suratul Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di yaumil akhirah, kata Allah, kami tutup semua mulut-mulut mereka ini. Siapa mereka itu? Kita, tuan-tuan. Masa dalam hidup, kita banyak bagi alasan. Bila orang cakap, kita pandai cakap. Bila kawan tegur, kita pandai alih alasan tu. Tuan-tuan, alih macam manalah Allah sedang perhati kita. Alih macam manalah malaikat kiraman katibin sedang mencatat seluruh amalan kita. Apa yang saya nak cakap pagi ini? Tak ada ke sikit rasa takut dengan Allah? Apa yang saya nak bagi tahu pagi ini? Tak ada ke perasaan takut dengan Allah sedikit pun dalam hati kita? Tuan-tuan, saya selalu sebut dalam kuliah saya, dunia ni bukan lama lagi. Dunia ni dah tak lama dah, tuan-tuan. Kalau kiraan Masihinya bulan 3 tahun depan genap 100 tahun, cukuplah 100 tahun daripada keruntuhan kerajaan Osmaniyah. Bila dah 100 tahun, apa yang berlaku? Nabi kata akan zahirnya mujaddid akhir zaman. Saya bukan nak cerita tentang 100 tahun ke Imam Mahdi ke Dajjal. Saya tak nak cerita, tuan-tuan. Cerita tak cerita tetap berlaku. Yang saya nak cerita, kenapa kita tak nak jadi orang baik? Yang saya nak cerita, kenapa kita tak nak berubah jadi orang baik? Betapa degilnya hati kita ni, tuan-tuan. Betapa kerasnya hati kita. Kenapa kita begitu keras? Kita tak nak mengaku salah kita, tak nak mengaku silap kita. Tuan-tuan, saya minta maaf kalau saya cakap ni, pegawai-pegawai tegas hati, saya minta maaf. Tuan-tuan, dalam kerja, kena bersih betul. Jangan tipu. Sebab Allah tengok. Semua Allah tengok. Semua Allah perhati. Semua Allah pandang. Aku perhati apa yang kau buat. Engkau sedar tak aku sedang tengok engkau? Engkau sedar tak aku sedang dengar apa engkau cakap? Engkau sedar tak
aku sedang perhatikan dan malaikat aku sedang mencatat apa yang kau buat. Tuan-tuan, kita tak boleh lepas dari Allah. Tuan-tuan, saya nak pesan, kita tak boleh lari dari Allah. Sebab itu, kalau nak Allah sayang, semayang. Ketika kita basuh rambut kita, basuh kaki kita, kita ingat macam tu. Lalu kalau kita dah selesai semua, mengambil uduk, sujud pada Allah. Tadi saya nak masuk datang kemari, saya lalu kat masjid tadi tuan-tuan. Saya nampak, saya tak silap saya anggota trafik kot. Di masjid, ambil uduk tuan-tuan. Saya bangga. Kalau ambil uduk waktu ni, tentu nak sembahyang duha. Saya bangga tuan-tuan. Seorang anggota trafik singgah pergi masjid pagi-pagi ambil sembahyang. Tuan-tuan boleh solat duha. Adalah satu rasa bangga sangat dalam hati saya. Saya beritahu dengan anak-anak angkat saya yang datang bersama dengan saya. Dia kata, saya ayah bangga tengok anggota beruniform sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita nak Allah sayang kita, semayang pada waktu sesibuk mana pun kita, jangan lupa Allah. Sesibuk mana pun kita, jangan kita tinggalkan Allah. Dalam satu hari ada 5 waktu. Allah tunggu kita, tuan-tuan, 5 waktu ni kau nak datang tak padaku? Sampai waktu azan, hayya 'alas salah, marilah semayang. Kalau kita ni tuan-tuan, tiap-tiap waktu kita tak tinggal semayang, maka di situlah keberkatan dalam ibadat kita. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa lagi ya Rasulullah amalan yang Allah sayang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini, buat baik dengan mak ayah. Kalau kita nak Allah sayang kita, jangan tinggal mak ayah kita tuan-tuan. Jangan tinggal mak ayah. Jangan lupa mak ayah. Kalau tuan-tuan masih ada mak ayah, baliklah tengok mereka. Kalau tuan-tuan, perempuan semua masih ada ibu, masih ada mak, maka baliklah. Balik nanti nak buat apa, tuan-tuan terus peluk mak. Saya ajar tuan-tuan, ini yang saya buat dalam hidup saya. Tapi nikmat itu tak ada dah pada saya. Saya dah tak ada mak, saya dah tak ada ayah. Tuan-tuan yang ada mak, ada ayah, nanti balik. Balik, jumpa mereka dan peluk mereka. Kalau mak tanya, kenapa kakak peluk ayah? Kenapa kakak peluk ibu? Ya, ibu, masa kakak kecil dulu, ibu tak pernah tinggalkan pun kakak. Ayah tak pernah tinggal pun kakak. Hari ini kakak nak peluk ayah, nak peluk ibu puas-puas. Dan ketika kita peluk ibu dan ayah, kita beritahu dengan mereka, ayah, ibu tolong doakan kakak boleh tak? Kerana apa? Kerana doa yang mustajab, yang tidak dihalang oleh Allah. Pertama, kata Nabi, doa seorang ibu dan ayah pada anak-anak mereka. Kedua, doa anak-anak pada ibu dan ayah mereka. Ketiga, kata Nabi, doa saudara mukmin yang lain kepada saudara mukminnya yang lain tanpa pengetahuan saudaranya. Maka doa itu diangkat dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, selalu doakan anak-anak kita. Jangan lupa tuan-tuan, saya selalu cakap dalam kuliah saya, kalau saya tak buat, saya tak nak cakap. Saya tak suka banyak cakap sebenarnya. Anak-anak saya tahulah. Lepas itu, dalam kereta tadi saya cakap dengan mereka, anak-anak angkat saya ni tanya dengan saya, anak-anak ayah buat macam tu dengan ayah? Ya. Setiap kali mereka peluk saya, mereka akan kata, ya,
Doakan abang jadi orang baik boleh. Menantu saya, peluk saya, laki-laki dan perempuan, mereka cakap, ayah, boleh tak doakan kakak, abang jadi orang baik boleh. Tuan-tuan, kita ni tak susah pun. Allah suruh kita jadi orang baik je. Kalau kita jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, jadi anak yang baik, jadi ketua yang baik. Tuan-tuan, kenapa orang ingat Nabi sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya ingat Nabi. Saya rindu dengan Nabi. Dan semua orang rasa macam tu. Tuan-tuan pun ingat Nabi. Kalau kita pergi Madinah, tempat pertama yang kita nak pergi apa tuan-tuan? Kita bukan nak pergi pasar kurma dulu. Kita nak pergi Masjidun Nabi dulu. Betul tak tuan-tuan? Ke saya tipu? Ketika sampai saja bas kita di bumi Madinah, kita akan cakap apa kalau kita pergi dengan isteri kita, sayang, awak nampak tak kubah hijau tu? Isteri kita tak pernah pergi. Pertama kali kan. Isteri kita tanya, bang, kubah hijau tu ada apa? Kita akan jawab, bawah itulah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Rasulullah ni sayang dekat kita. Masa Rasulullah hidup, Rasulullah doa dekat kita. Masa Rasulullah hidup, Rasulullah pernah sebut kita umat akhir zaman. Masa Rasulullah hidup, Rasulullah pernah menangis untuk kita. Ketika Jibril bagi tahu dengan Nabi tentang neraka yang ketujuh. Neraka yang terakhir sekali. Rasulullah tanya, wahai Jibril, tolong beritahu aku. Neraka yang bawah ni untuk siapa? Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, neraka yang paling bawah ni untuk umat engkau. Untuk kita, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menangis, tuan-tuan. Ada riwayat mengatakan Rasulullah tidak keluar rumah 3 hari, melainkan pada salat jamaah. Lepas mayang jamaah, Rasulullah masuk dan Rasulullah terus sujud lagi kepada Allah. Sehinggalah Jibril memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allah menjanjikan kepada engkau dan umatmu, Allah selamatkan akan umatmu ya Rasulullah daripada neraka Jahannam pada siapa-siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika Rasulullah dapat khabar gembira, Rasulullah baru angkat kepalanya. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu kat sini, kalau kita sayang Nabi, apa Nabi suruh tolong buat. Nabi kata, semayang, jangan tinggal semayang. Yang saya baca ni, yang Nabi suruh. Pagi ni, saya nak baca hadis ni, Nabi minta 3 je. Saya nak bagi tuan-tuan 3 je. Nabi kata, jangan tinggal semayang. 2, jaga mak ayah. 3, jihad fi sabilillah. Kerja ni jihad, tuan-tuan. Jihad pada jalan Allah. Kawan-kawan kita dekat Palestin, mereka mempertahankan Al-Aqsa. Kita kat sini tak mampu buat apa-apa, tuan-tuan. Mereka gugus seorang-seorang syahid pada jalan Allah. Mereka pertahankan Masjid Al-Aqsa. Kita boleh tidur lagi, tuan-tuan. Kita boleh bersuka-suka lagi. Mereka jadikan badan mereka mempertahankan satu masjid yang disebut dalam Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila al-akhiril ayat. Tuan-tuan, jihad kita supaya kita dapat jadi insan yang baik dan hamba Allah yang baik. Kita tak mampu jadikan badan kita ni
sebagai tembok-tembok peluru daripada orang-orang kafir untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kita tak mampu, tuan-tuan, kalau kita hilang ibu kita. Kita tak mampu kalau kita hilang anak kecil kita yang dibom. Kita tak mampu kalau kita kehilangan isteri kita dan suami kita. Kita takkan mampu jika kita kehilangan anak perempuan kita dan anak laki-laki kita. Tuan-tuan, tapi mereka sanggup. Tuan-tuan, kita berjihadlah untuk menjadi orang saleh, dan kita minta maaf dengan seluruh saudara Islam kita yang berada di Palestin. Kami minta maaf. Kami minta maaf dengan kalian. Kami mohon maaf dengan kalian. Kita cuma ada doa bagi mereka supaya Allah kurniakan kepada mereka kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita berjihad untuk menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang baik, terus jadi baik. Kenapa aku nak jadi baik? Sebab aku nak masuk syurga. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab di jannah Allah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab di syurga ada mak aku, di syurga ada ibu aku. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab kat syurga ada anak aku. Kat syurga adanya kawan-kawan aku. Dekat syurga adanya guru-guru aku. Aku nak masuk syurga. Aku tak mau masuk neraka Allah. Kalau kita tak nak masuk neraka Allah, jangan buat jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya ingat kata guru saya, kalau hidup ni nak jadi baik, bermula daripada rumah. Balik ni, tuan-tuan, mula daripada rumah. Jadi suami yang baik, jadi seorang isteri yang baik, jadi seorang anak yang baik. Saya selalu kongsi kepada semua orang, kalau rumah kita dalam keadaan yang baik, tuan-puan pergi kerja seronok. Mesti seronok. Amalan saya, tuan-tuan, setiap kali saya keluar rumah, isteri saya akan minta maaf dengan saya. Setiap kali saya nak keluar ke tempat, tuan-tuan, isteri saya jumpa saya, minta maaf. Kalau saya nak jalan jauh, anak-anak saya akan datang jumpa saya semuanya. Mereka akan minta maaf dengan saya dulu. Tuan-tuan, mula dari rumah. Kalau kita ada anak laki dan anak perempuan, tolong peluk mereka. Susah kan? Seorang ayah nak peluk anak dia. Masa kecil boleh, tuan-tuan. Tapi bila anak kita dah besar panjang macam ni, selalu ayah dia tak nak peluk anak-anak perempuan dia. Saya sampai sekarang, anak saya yang sulung 34 tahun, saya masih peluk anak saya lagi. Saya masih peluk dia. Menantu saya, tuan-tuan, saya pernah dukung menantu saya, tuan-tuan. Itu sebab badan dia kecil. Kalau badan dia besar, saya tak boleh dah tak dukung dia. Sebab badan dia kecil. Menantu perempuan saya dukung. Baru ni, bila dia mengandung, saya nak dukung. Saya cakap, kakak, ayah dah tak larat nak dukung kamu dah. Tuan-tuan, seorang yang inginkan berkat pada hidupnya, dia mula dari rumah. Kalau seorang ayah, tolong jangan tinggalkan anak-anak kita. Saya pesan ni sangat-sangat. Sebab, tuan-tuan, satu hari, sewaktu saya di Sarawak, saya nak balik, nak keluar daripada hotel, seorang anak laki-laki datang jumpa saya, seorang laki-laki, seorang pemuda jumpa saya. Ustaz, boleh tak saya peluk Ustaz dia? Saya kata, kenapa ni? Kenapa nak peluk saya sangat?
Kata, tolonglah Ustaz, sekali je. Saya kata, peluklah. Pak badan saya ni untuk semua orang, saya kata. Bila dia peluk, dia nangis. Dia cakap, apa Ustaz? Mak dan ayah saya buang saya. Saya tak dapat peluk mak saya, saya tak dapat peluk ayah saya. Masa tu saya nangis, Tuan. Saya nangis. Sebab saya terlibat dengan sekolah ni, madrasah hampir 43 tahun. Jadi saya jumpa anak-anak macam tu. Salah seorang pengalaman saya, ini nak akhirkan kuliah saya ni, saya nak tutup dah. Saya nak cerita perkara ni, saya tekankan sebagai seorang ayah dan ibu balik, tolonglah duduk dengan anak-anak kita. Mereka tunggu masa tu. Mereka tunggu, mereka nak duduk dengan ibu. Mereka tunggu, mereka nak duduk dengan ayah. Tolonglah tuan-tuan. Saya, anak perempuan, anak lelaki, sama je. Saya masih bergurau lagi dengan anak saya, lelaki perempuan. Saya baring lagi diri beranak perempuan saya, tuan-tuan. Masih lagi saya baring, saya peluk anak-anak saya. Jadi salah seorang daripada pelajar saya dulu, kalau dia dengar ni, saya minta maaf. Dia ni anak angkat, tuan-tuan. Sewaktu saya nak hantar dia ke Mesir, ketika saya beritahu dengan ayah dia cakap apa dengan saya, tuan-tuan? Ustaz, pandai-pandai ustaz lah. Dia bukan anak saya pun. Dia ni anak pungut dia. Masa tu saya nangis, tuan-tuan. Saya cakap dengan dia, saya kata, abang, saya tahu abang anak angkat, dia kata. Abang dia kecil dengan saya, cakap. Tapi ketika ayah angkat abang sebut yang abang ni anak pungut, saya kata, bukan abang je terasa, saya cakap. Saya terasa, saya cakap. Saya jaga dia 10 tahun, tuan-tuan. Akhirnya, saya dapat hantar dia pergi Mesir, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya jual kereta saya jual apa yang saya ada, dan Alhamdulillah, sekarang ni jadi orang. Nak bagi tahu, tolong jangan tinggal anak-anak kita. Tolonglah. Tolonglah tuan-tuan. Tolonglah. Sebabnya apa? Kita tak tahu bila kita ada masa dengan anak kita. Mungkin hari ini kita ada masa dan besok Allah panggil kita. Mungkin Allah tak panggil kita, Allah panggil anak kita. Mungkin Allah ambil anak kita dulu, tuan-tuan. Masa tu baru kita rasa, aku sayang anak tu. Tuan-tuan, jangan masa kita hilang dia, baru kita nak bagi tahu yang ibu sayang kamu. Masa dia ada ni, bagi tahu dia yang ibu sayang kamu. Ayah ni sombong, tuan-tuan. Dia tak nak beritahu anak dia yang ayah ni sayang kamu, abang. Ayah sayang kamu, bang. Kakak, ayah sayang kamu, kakak. Tolonglah ayah. Sedarlah. Tolonglah. Sedarlah sebagai seorang ayah. Kenapa saya cakap macam tu, tuan-tuan? Sebab Nabi cakap dengan anaknya macam tu. Ketika Nabi SAW nak wafat, Sayyidatina Fatimah Zahra menangis. Tuan-tuan, fitrah seorang anak perempuan bila ketika ayahnya nak meninggal dunia, anak perempuan kuat nangis, tuan-tuan. Ketika Rasulullah nampak Fatimah Zahra nangis, Rasulullah panggil Fatimah Zahra, ya Fatimah, ya binti ta'ali. Datang dekat aku, ya Fatimah Zahra. Rasulullah bisik ketika di telinga Fatimah Zahra, ya Fatimah, macam ni ayah nak bagi tahu. Selepas aku wafat, orang yang pertama ikut aku engkau, kata Rasulullah. Ketika Fatimah dengar, tuan-tuan, Fatimah senyum. Tuan-tuan, kalau kita dengar doktor kata 3 bulan lagi nak mati, kita senyum ke kita nangis? Nangis kan? Aku dah 3 bulan lagi, ya Allah. Fatimah tak? Fatimah senyum. Sebab apa Fatimah senyum? Ketika Aisyah tanya dengan Fatimah Zahra, ya Fatimah, pasal pun kau senyum, tadi kau nangis. Rasulullah beritahu dekat aku, Rasulullah kata, selepas Rasulullah wafat, orang yang pertama ikut Nabi aku. Aisyah kata, beruntungnya engkau. Fatimah kata, inilah kegembiraan di dalam hidupku, kerana akulah orang pertama yang akan ikut ayahku, kata dia, yang akan jumpa Rasulullah SAW. Di akhirnya, Rasulullah pernah cakap dengan Sayyidina Ali,
Wahai Ali, dia kata, besok kalau Fatimah meninggal, akulah orang yang pertama akan sambut Fatimah Zahra saat engkau turunkan jenazahnya. Saat Sayyidina Ali turunkan jenazah Fatimah Zahra, tuan-tuan, Sayyidina Ali turun, Sayyidina Ali naik, Sayyidina Ali nangis. Nangis teresak-esak. Masa tu anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hasan ada dekat tepi. Hasan Hussein tanya dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita cakap bahasa kita ya. Ayah, dia kata, pasal apa ayah nangis masa ayah turunkan jenazah ibu? Sayyidina Ali diam, tuan-tuan. Anak dia tanya lagi, ya, kenapa ayah nangis? Bagilah tahu kat kami. Apa kata Sayyidina Ali ketika aku turunkan jenazah ibumu? Dia kata, apa yang atuk engkau cakap dulu, aku nampak atukmu sedang menyambut akan tubuh ibumu, katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Aku tengok Rasulullah tengah pegang jasad Sayyidah Fatimah Zahra. Tuan-tuan, macam inilah. Kalau hidup kita baik, tak nak ke mati kita baik? Tuan-tuan, hidup kita hebat macam mana, kalau mati kita tak hebat, kita tak boleh jadi orang hebat tau. Kalau hidup kita hebat, kita tak boleh mati sebagai orang hebat, kita tak boleh hebat dekat sana. Ya, akhir sekali saya pesan sebagai seorang keluarga dalam Islam, kalau saya lebih tua, saya pesan sebagai seorang abang. Kalau saya lebih tua lah, kalau saya muda pada tuan-tuan, saya pesan sebagai seorang adik, saya nak pesan apa? Berusahalah sama-sama kita usaha jadi orang baik, supaya dekat sana kita boleh duduk syurga sama-sama. Macam mana kata Ketua Polis IPD Shah Alam, OCS OSPD kita cakap dengan saya masa saya jumpa tadi di pejabat, kata, Ustaz, ini bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir ya. Saya kata, insya-Allah jika besok kita akan jumpa lagi, kalau tak dalam dunia, kita jumpa di syurga Allah. Jadi besok kita kena bersungguh-sungguh, ya Allah, boleh tak Kau himpunkan kami dalam syurga-Mu seperti mana Engkau himpunkan kami pada pagi ini. Ini yang kita harapkan, supaya kita, apa yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pagi ini. Minta maaf, minta ampun banyak-banyak jika apa yang saya cakapkan pada pagi ini tak sampai mengikut objektif yang tuan-tuan nak dalam program ini. Minta ampun, minta maaf. Sebab saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Ini saja yang saya mampu untuk sama-sama dengan tuan-tuan. Akhir kalam, tolong doakan saya, isteri dan anak-anak kami, agar kami dapat jadi orang baik, ya, agar kami diterima oleh Allah balik, berjumpa dengan Allah Rabbul Izzah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua besok balik, Allah terima kita dan Allah pandang kita sebagai hamba-Nya. Dan tolong doakan, mudah-mudahan apa yang saya buat, setiap amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah, pada pagi Jumaat ini yang penuh dengan keberkatan. Pagi ini, Ya Allah, kami berhimpun ramai-ramai ini, kami menyatakan kepada Engkau, Ya Allah, kami sedang berusaha untuk jadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, kami mengaku kami salah. Kami mengaku kami silap, Ya Allah. Kami pernah buat salah, kami pernah buat silap. Kami mengaku yang kami sentiasa dalam kesilapan. Apa yang kami minta
Boleh tak ya Allah, maafkan salah kami. Tolong ampunkan segala kesilapan kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami jatuh lagi pada buat kesilapan, jangan tinggalkan kami, ya Allah. Tolonglah tegur kami. Tolonglah pimpin kami. Tolonglah bangunkan kami semula, ya Allah, agar kami dapat berusaha untuk terus jadi orang baik. Kerana kami tak mau masuk neraka Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kesempatan yang ada dalam hidup kami ini, kami dah berusaha, ya Allah, untuk jadi orang baik. Kami dah usaha sungguh-sungguh nak buat baik. Tapi kami jatuh juga, ya Allah. Kami mengaku kami tak kuat. Ya Allah, tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin. Kami tahu Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kami sedar yang Kau sayang kami, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bahawa kami tak kuat jika Engkau tinggalkan kami. Kami takkan kuat, ya Allah, jika Engkau tak tolong kami. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Ahmad Nizam bin Ghazali di atas penyampaian ceramah beliau sebentar tadi. Dengan izin Yang Mulia Ustaz, boleh dibuka soalan ataupun pertanyaan? Boleh ke? Tuan-tuan, puan-puan hadirin Allah, alhamdulillah. Yang Mulia Ustaz sudi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada di hati ingin bertanya sebarang persoalan yang mana Ustaz boleh jawab, dia akan jawab. Sekiranya dia tak boleh jawab, Allahu a'lam. Jadi saya minta, saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang soalan tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu tanda Allah sayang kita. Mudah-mudahan soalan itu memberi manfaat kepada kita semua. Saya buka soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ada satu kemuskilan mengenai diri saya sendiri. Saya dah 5 bulan mengalami sakit bistik. Daripada wajah saya akan keluar debu-debu. Jadi soalan saya pun tak tahu apa sebab dan musabab dia. Masuk hari ini dan nak masuk awal bulan yang ke-6, masih belum hilang penyakit saya, dan saya dah ikhtiar banyak dengan panorama dan pegawai perubatan. Saya rasa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, adakah Allah Subhanahu Wa Taala ni sama ada dia menyayangi saya ataupun memberi satu kifarah, atau bagaimana, Ustaz? Saya sendiri dalam dilema lah, dan dilema yang tak pasti. Nak kerja lagi 4 tahun ya, pension. Itu ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan setiap apa yang Nabi sebut, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, tanda Allah sayang. Sama ada sakit, sama ada masalah, sebenarnya tanda Allah sayang dekat kita, dan itulah cara Allah nak suruh kita balik. Komunikasi Allah dengan kita macam tu. Tak kala kita tak sakit, kita tak ingat dia. Tak kala kita tak ada masalah, kita tak nak balik pada dia. Itu salah satu cara ataupun tanda yang Allah sayang kita. Pada segi ilmunya, syaraknya, bila kita sakit, wajiblah kita berubat. Ya. Dan saya ingin sampaikan di sini, dalam tafsir jalan lain disebut, kita tidak nak buat andaian apa-apa, cuma kalau nak selamat isteri rumah tersebut, jangan tinggalkan 4 ayat daripada Al-Baqarah. Kata Ibn Abbas dalam tafsir Jalalain, siapa yang membaca 4 surah dalam surah Al-Baqarah ini, Allah akan peliharanya daripada segala gangguan yang tidak baik, iaitu Al-Fatihah, Alif Lam Mim, sehingga ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang ayat yang ketiga iaitu ayatul kursi, dan ayat yang keempat adalah amanar rasul. Jadi 4 ayat ini amanar rasul sehingga selesai, sehingga habis. Ayatul kursi kena selesai, Fatihah selesai, dan Alif Lam Mim kena selesai. Tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Al-Jalalain. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW dia jelaskan, kalau nak rumah ni berkat, tiap-tiap kali balik rumah, Nabi kata baca surah Al-Ikhlas. Masuk dalam rumah, baca Al-Ikhlas 3 kali, 3 marrah Nabi kata. Nabi kata apa? Orang dalam tu berkat, hidupnya berkat, rezekinya berkat, dan keluarganya berkat. Sampai Nabi kata keberkatan itu tersebar kepada jiran-jirannya. Kadang-kadang kita nak baik tapi kita tak dapat jiran yang baik. Nabi bagi solusi dia. Apa dia? Masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas. Maka Nabi kata keberkatan isi rumah itu akan tersebar kepada jiran-jiran yang berada di sekelilingnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka tuan-tuan balik sejak hari ini jangan lupa nak amal benda-benda macam tu. Ya, insya-Allah daripada sudut sakit misteri abang tu, tak apalah, nanti abang jumpa saya boleh. Yang tu je. Ya, baik, wallahu alam. Tapi saya bukan pakar perubatan Islam abang. Cuma saya nak doakan abang aja. Itu je. Baik. Wallahu alam. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Rizam bin Ghazali di atas ceramah yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Dengan ini, majlis menjemput yang dihormati Deputi Sekretariat Polis Muhammad Nashri bin Sanudin, Pengurusi Surau Al-Ihsan IPD Shah Alam, untuk